Murabi terus mengorangkan dunia pendidikan Islam digital, pengorbanan perjuangan Ibu Rabbi demi muridku. Amanahku Ibu Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita pada malam ini bersama dengan Ustazah Roslina dari SK Yang Burung Kuala Terengganu. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah berharap murid-murid berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Walaupun kita sekarang berada di dalam suasana PKP dan pembelajaran kita melalui PKPR, Ustazah harap murid-murid sentiasa bersabar dan menghadapinya dengan tenang dan redha. Dan kita mohon semua di antara kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebelum itu mari kita sama-sama membaca doa sebelum kita belajar. Kerana apa? Kerana kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita membaca doa sebelum belajar. Sebelum itu, okey, letakkan akad tangan separas bahu supaya apa yang kita minta dengan Allah, Allah akan makbulkan, berkati apa yang kita belajar pada malam ini. Okay, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Okey, dah bersedia murid-murid semua untuk mengikuti kelas Ustazah. Kalau dah bersedia, boleh bagi respon kat ruangan chat supaya kita boleh mulakan kelas kita pada malam ini. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk pembelajaran kita hari ini, walaupun kat sini dah ada kan bidang ibadat, tapi apa tajuknya? Mari bersama-sama dengan Ustazah kita tengok dulu apa yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Okey. Nah, kita dengar sama-sama ya. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid semua? Hari ini kita belajar secara online. Jangan malu, jangan segan. Ustazah akan tunjukkan. Cuba teka dia. Ustazah nak suruh murid-murid teka apa yang Ustazah nak tunjukkan. Dah bersedia? Ada tu yang menjawab. Dah, Alhamdulillah. Jom kita tengok. Oh, apa dia ni? Ustazah rasa murid-murid pernah mengalami situasi macam ni. Terutamanya bila murid-murid berada di kampung. Kerana di kampung kita akan jumpa benda ni. Kat bandar biasanya tak adalah. Kat kampung. Seseorang ni telah terpijak najis. Adalah terpijak najis iaitu sesuatu benda yang kotor. Najis ni iaitu tahi. Tak tahulah tahi apa ya. Tahi ayam ke, tahi itik ke. Okey, jadi
najis ini tergolong di dalam apa? Jom bersama-sama Ustazah akan tunjukkan bagaimana cara-cara kita nak mengetahui ini adalah sejenis najis. Sama-sama ya. Okay, jom kita mulakan kelas pada malam ini. Sebelum itu, pastikan murid-murid dah ada keperluan untuk belajar. Di sisi murid-murid ada buku tulis ataupun kertas, pensel dan pemadam. Okey, Ustazah akan bagi info-info dan murid-murid bolehlah salin. Dan jangan lupa berserta dengan buku teks pada muka surat 114. Kalau dah bersedia, mari kita sama-sama belajar tajuk ibadah pada malam ini dengan tajuknya Mari Bersuci. Okey, apa itu pengertian najis? Tadi yang kita tengok tadi itu ialah najis. Okay, salah satu daripada najis. Jadi kita nak tahu apa erti najis, jenis najis dan cara menyucikan najis. Kita tengok satu persatu apa dia najis. Kita tengok ya apa dia najis ni. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang sah solat seperti darah dan tahi. Maksudnya najis ni ialah benda kotor yang tak boleh kita bawa bersama bila kita nak solat. Kalau kita nak solat mesti najis ni kita kena bersihkan dahulu. Kalau tak bersih maka solat kita sah ke tak sah? Sah ke tak sah solat kita? Cuba tulis dekat ruangan chat solat kita sah ke tak sah sekiranya kat badan kita atau pakaian kita ada najis. Tadilah sama ada tahi ke, darah ke dan sebagainya. Pandai. Tidak sah solat kita kerana terdapat najis pada pakaian, sama ada tempat ataupun pakaian. Seterusnya kita akan lihat apa lagi contoh benda kotor. Okey, yang pertama iaitu darah. Okey, Ustazah pasti ramai di luar sana murid-murid dah pernah melihat darah sama ada terluka atau sebaliknya. Kemudian tahi. Semua tahu ni. Tahi ni macam-macam lah. Tak naklah sebut banyak kali. Geli kan. Walaupun geli, kita kena tahu macam mana cara kita nak membezakan apa yang saya sebut ni kotor dan najis. Kemudian nanah. Okay, kita sedia maklum nanah ni merupakan benda kotor dan najis juga. Kemudian air kencing. Dan seterusnya air liur. Air liur pun tergolong di dalam najis dan benda kotor juga. Seterusnya muntah. Okey, muntah. Muntah ialah sejenis najis dan benda kotor juga. Seterusnya, jom kita sama-sama tengok game ya. Kita tengok game. Apa yang berkaitan dengan najis tadi, pengertian najis dan contoh najis. Okey, pertama kita akan tengok jenis-jenis najis yang Ustazah dah tulis tadi, contoh jenis-jenis najis. Yang pertama, Ustazah nak letak huruf macam yang Ustazah dah tunjuk tadilah, huruf D. D. Apa yang bermula dengan D? Kat belakang, kita letak H. Apa agaknya? Darah.
Betul tak? Darah mana huruf R ni? Okey, betul. Seterusnya, yang kedua pula, apa dia? Ustazah agak tadi kita dah sama-sama. Cuba tulis dekat ruangan chat apa tadi contoh Ustazah nak letak huruf N. N. Ada N dua. Yang kat belakang pula H. Agak-agaknya apa ya? Apa? Betul. Nana. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Apa dia lagi? Ustazah rasa tadi Ustazah ada tulis lah. Ustazah ada sebut benda ni. Kalau kita pening kepala biasanya situasi ini akan berlaku pada kita. Agak-agaknya apa ya? Tambah huruf lagi. Tambah lagi. Ustazah letak huruf H lah kat belakang. Ya. Dah tahu ni. Dah tahu huruf apa? T. Muntah. Seterusnya apa lagi? Okey, ini sejenis binatang lah. Ustazah nak letak. Binatang ni haram bagi orang-orang Islam. Bila dah kena kat kita, jadi macam mana? Najis ni. Okey. Apa dia? Betul. Anjing. Dan seterusnya Ustazah rasa nak letak huruf A lah. Sejenis minuman yang memabukkan. Agak-agaknya apa? Ustazah sajalah. Ya ke ada? Tak ada. Huruf Q tak ada. Dah keluar tali gantung. Tak maulah kena gantung. Okey. Air yang memabukkan. Tahulah. Air arak. Betul. Seterusnya tadi yang mula-mula tadi yang Ustazah kata tadi. Apa ni? Okey, bagus. Dah dapat skor 100%. 100%. Masukkan nama, submit. Kemudian, para Prof ada bagi CJ penghargaan kerana murid-murid telah menjawab soalan uji minda. Seronok tak? Dapat CJ. Mesti seronok kan? Okey, seterusnya jom kita kembali kepada slide kita untuk pembelajaran seterusnya. Apa dia? Okey. Ni Ustazah nak sampaikan sedikitlah lengguk-lengguk lagu macam tu. Tapi Ustazah tak pandai sangat. Okey, tak apalah. Okey, dengar ya. Najis bermacam najis, air kencing, darah, muntah, nanah dan sebagainya. Perihal najis, kita perlu mengetahuinya. Najis mukhaffafah, najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawasitah, najis sederhana, najis mughalazah, najis berat. Najis perlu dicuci supaya kita sentiasa bersih. Janganlah kita abaikannya. Dah dengar kan? Kat sini dah ada contoh-contoh najis dan jenis najis. Kan ada jenis-jenis najis. Sekarang mari kita sama-sama belajar apa dia jenis-jenis najis yang Ustazah sampaikan sebentar tadi. Kita tengok jenis-jenis najis. Yang pertama apa dia? Jenis najis yang pertama. Okey, najis yang pertama iaitu najis mukhaffafah. Apa dia najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah najis ringan. Yang kedua pula iaitu najis
Mutawasitah. Najis mutawasitah iaitu najis sederhana ataupun pertengahan. Oh, macam ni najis ada pertengahan, ringan dan yang ketiga pula ialah najis mughallazah. Najis mughallazah iaitu najis berat. Okey, ketiga-tiga jenis najis ini mempunyai kategori dan contoh najis yang kita telah lihat sebentar tadi. Lepas ni murid-murid akan lebih jelas lah. Oh, rupanya yang Ustazah sebut tadi najis mukhaffafah. Yang ni najis mutawasitah. Okay, jadi kita tengok dulu apa dia najis mukhaffafah ni. Najis mukhaffafah. Okay. Najis mukhaffafah ialah najis apa? Oh, ada baby lah. Apa kaitan baby ni dengan najis? Cuba kita lihat. Oh, rupanya baby ni mempunyai najis apabila air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak minum dan tidak makan kecuali susu ibunya sahaja. Kalau dia makan atau minum selain daripada itu, maka air kencing kanak-kanak ini dah tak jadi najis mukhaffafah. Jadi air apa pula? Jadi najis apa pula ya? Maka kita akan lihat nanti. Ustazah, adik saya kan ada baby, dia suka minum air deterjen. Macam mana tu? Dah bawah daripada 2 tahun tapi sukalah minum. Yang tu tak termasuk di dalam najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah hanya air kencing yang minum susu ibunya sahaja. Okey, faham ya? Seterusnya kita tengok yang kedua pula. Najis mutawasitah iaitu najis pertengahan. Apa dia? Oh, abu rupanya terjatuh sebentar tadi ya. Kesian, patutlah menangis. Kita tengok apa yang ada kat lutut tu. Macam darah. Ya ke darah termasuk dalam najis mutawasitah? Kita tengok betul lah. Okey, najis mutawasitah ialah najis selain dari najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Contoh najis mutawasitah iaitu air kencing. Tadi dah ada air kencing. Ni air kencing pula. Ya, tadi bagi kanak-kanak yang bawah 2 tahun yang minum susu ibunya sahaja. Tapi yang ni dia tak minum susu ibunya saja. Yang 2 tahun ke atas tapi dia makan dah macam-macam, minum macam-macam. Maka air kencing dia jatuh kepada najis mutawasitah. Okey, faham ya? Murid-murid harap faham dan murid-murid bolehlah tulis contoh-contoh najis yang murid-murid ketahui yang sentiasa murid-murid jumpa di sekeliling murid-murid di ruangan cek. Okay, terima kasih kerana respon pada Ustazah pada malam ini. Seterusnya darah, muntah, nanah, bangkai, tahi, wadi, mani dan lain-lain lagi. Banyaklah contoh-contoh najis mutawasitah. Okay, seterusnya kita pergi kepada najis mughallazah. Apa dia najis mughallazah? Binatang apa ni? Ustazah kenal lah. Oh, ini dinamakan khinzir ataupun anjing. Babi. Inilah anjing. Ini anjing, ini khinzir. Okey, khinzir ni merupakan najis mughallazah. Okey, kerana apa? Kita tengok.
najis mughallaza ialah dikenali juga sebagai najis berat, iaitu anjing, babi serta keturunannya serta perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya, air kencing dia, air liur dia, kulit dia, bulu dia dan sebagainya berkaitan dengan kedua-dua binatang ini merupakan najis mughallaza. Faham ya murid-murid jenis-jenis najis mughallaza ini. Okey. Seterusnya jom kita tengok apa yang berlaku selepas ini. Nak uji minda lagi ni. Nak tengok ingat tak apa yang Ustazah sampaikan sebentar tadi. Jeng jeng jeng. Jom kita sama-sama. Okay, jom kita main. Okey, kita main sama-sama. Okey. Kita tengok mutawasita. Mutawasita ialah najis sederhana. Okey, bagus. Mana. Tembak. Tembak. Nah, sederhana. Okey, ada A. Betul. Okey, seterusnya najis mukhaffafah. Itu najis apa tadi? Najis ringan. I. Okey, dapatkan bonus. Ringan. G. Okey, A. Okey, pandai. Seterusnya dapatkan bonus. Okey, tembak dulu. Mughallaza. Dah. Continue lagi. Dah terkena tadi najis berat. Allah salah. Okey, salah tembak. Berat. R-A-T. T mana T? Okey, dah. Kemudian najis mughallaza. Bahagian najis ada berapa? 3 tadi kan. Okey, mukhaffafah, mughallaza, mutawassitah. Bila terkena najis tidak sah apa? Lah. Okey, tembak lagi. A-T. Betul tak? Tu dia. Ada lagi. Contoh najis mukhaffafah iaitu air kencing. Alah. Tambah lagi. Air kencing. Mana A? Air. Tambah air kencing. A-E-N. C. I-N-G. Okey, air kencing. Kanak-kanak lelaki tadi lah. Okey, contoh najis mukhaffafah. Najis mughallaza. Anjing. Betul tak? Anjing. J-I-N-G. Okey, betul. Ada lagi contoh najis mutawassitah. Alah, salah. Dah habis dah. Darah tadi Ustazah lambat. Okey, murid-murid boleh jawab ya. Melalui Ustazah akan letaklah kan video. Murid boleh jawab. Okey, seterusnya kita sambung. Kita sambung cara membersihkan najis. Macam mana dah tahu najis, cara nak bersihkan najis. Yang pertama, najis mukhaffafah tadi. Macam mana nak bersihkan najis mukhaffafah? Okey. Baby. Macam mana ni? Renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Okey. Jadi renjiskan air mutlak yang terkena najis tadi. Lap sehingga kering. Seterusnya, kita tengok pula najis yang kedua. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah iaitu najis apa? Najis pertengahan. Nak buat macam mana ni kalau terkena najis ni? Hilangkan najis yang terkena pada pakaian dan tempat. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya. Sama ada bau, warna
dan rasa. Oh Ustazah, bau macam mana ni? Okey, darah bau tak? Bau juga kalau banyak, hanyir baunya. Okey, dah hilang baunya, dah tak hanyir lagi, maka kiranya kita tengok tiga ni lah. Warna, dah tak ada warna merah-merah tu. Kiranya dah bersih dan rasa. Macam mana nak rasa najisnya Ustazah? Oh, Ustazah tak suruhlah rasa dengan lidah kan. Cuma rasa agak-agak dia tempat yang kita bersihkan tadi dah kering, kira dah tak ada lah. Kerana apa? Kita sebagai umat Islam ni perlu jaga diri, jaga kebersihan supaya kita diredai Allah. Kita disukai oleh orang di sekeliling kita kerana kebersihan merupakan tuntutan imam. Hadis ada menyebut kebersihan separuh daripada iman. Jadi kita tak naklah pakaian kita kotor, ada najis, lepas tu pergi berjalan merata-rata. Jadi siapa nak berkawan dengan kita? Yang datang ni mengerumuni kita, lalak saja kerana bau busuk. Okey. Seterusnya kita akan lihat yang ketiga pula iaitu najis mughallazah, najis berat. Dua-dua binatang ni macam mana cara nak sucikan dia? Kita hilangkan najis yang terkena pada pakaian, badan dan tempat. Basuh dengan air tanah 1 kali. Air tanah ya murid-murid, bukannya pasir. Pasir tak mau, air tanah. Okey. Kemudian basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang rasa, bau dan warna. Bersih, cuci-cuci. Hilangkan najis yang kena pada pakaian tadi, sama ada badan ataupun tempat. Okay, faham ya? Seterusnya kita test lagi. Jom kita main lagi. Okay, Ustazah harap murid-murid semua dapat faham bagaimana cara kita nak sucikan najis tadi. Okey, kita masuk kepada kuis ni. Okey, jenis-jenis najis. Okey, kita masuk kepada jenis-jenis najis. Okey, darah. Kategori darah ni masuk dalam najis apa? Mutawassitah. Okey, betul. Yang kedua pula, ni tai kambing. Mutawassitah, betul. Seterusnya, apa ni? Air kencing kanak-kanak lelaki 2 tahun ke bawah. Okey, najis mukhaffafah. Seterusnya, anjing. Okey, anjing. Najis apa tadi? Mughallazah. Betul. Seterusnya, muntah kesiannya ibu mengandung. Ibu mengandung ni memang sentiasa muntah alahan. Okey, najis mutawassitah. Betul. Seterusnya, serigala. Serigala ni apa agaknya? Spesies anjing juga. Jadi dia termasuk di dalam najis mughallazah. Okey, betul. Seterusnya, tahi cicak. Banyak ni yang tahi cicak ni kat rumah-rumah kita kan. Ialah najis mutawassitah. Betul. Seterusnya, ni binatang ni menyondol ni. Binatang yang menyondol ni najis mughallazah. Betul. Seterusnya, kenapa tu meleleh-leleh? Air liur anjing ni ialah najis mughallazah juga, betul tak? Betul. Dan seterusnya, kulit khinzir ataupun kulit babi. Najis mughallazah. Betul. Kita tengok result. Okey, dapat 110/10 dengan masa 1.42. Okey, betul. Okey, Seterusnya kita pergi kepada game yang kedua pula sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada malam ini. Seterusnya kita tengok kuis ni nak menguji
macam mana murid-murid dapat menghayati pembelajaran sebentar tadi. Okay, kita mula pengertian najis. Apa itu najis? Najis ialah apa dia? Suatu benda kotor yang menyebabkan sah ibadat seperti solat dan tawaf. Sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadat seperti solat dan tawaf. Ya, yang ni kan. Okay, seterusnya yang kedua, contoh benda najis ialah muntah dan darah. Betul atau salah? Betul. Okey, seterusnya. Antara benda berikut yang manakah bukan najis? Muntah, darah, nanah. Yang mana? Air kopi untuk diminumkan. Bukan najis. Okey, betul. Seterusnya, bangkai adalah najis. Betul atau salah? Betul. Dan yang terakhir, apakah hukum jika terkena najis? Sah solat? Tidak sah solat. Tidak sah solat. Okey, betul semua. Okey. Okey, dah betul. Alhamdulillah, kita kembali. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, tajuk kita pada malam ini, mari bersuci. Kita perlulah sentiasa menjaga kebersihan dalam apa? Dalam semua aspek kehidupan kita. Kita kena jaga pakaian kita, tempat kita mesti sentiasa bersih. Kebersihan mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang Muslim. Okey, jadi Alhamdulillah pada malam ini berakhir tajuk kita tadi pengertian solat, jenis solat, pengertian najis, jenis najis dan cara membersihkan najis. Okey, pada episod akan datang Ustazah akan sambung lagi pada siri yang kedua. Okey, Ustazah sudahi pembelajaran kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Timur Rabbi